Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk pertemuan yang seterusnya. InsyaAllah sanuwasil lidars tsani bab an-nasakh. Masih lagi dalam usul fiqh. Dalam manhaj ini usul fiqh. Ini adalah dars yang kedua daripada 4 dars yang ada. 4 dars yang ada, 4 pembelajaran yang ada, 4 bab yang ada, yang mana kita akan belajar ini mengenai nasakh. Apa itu mahwa nasakh? Baik. Harusnya semua dah pun selesai memahami dalam bab sebelum ini, iaitu bab adillah mukhtalif fiha, yang mana menceritakan mengenai pendalilan yang dikhilaf autoritinya dalam penggunaan mazhab tertentu. Mazhab tertentu sahaja yang guna, ada setengah guna, ada setengah yang tak guna pendalilan tersebut, ataupun metod pendalilan. Baik, manakala hari ini kita lihat pula babun nasakh. At-ta'rifun nasakh. Ta'rifun nasakh huwa raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhirin anhu, iaitu mengangkat hukum syar'i, yakni mansukh itu dengan dalil syar'i yang datang terkemudian daripadanya an-nasikh. Selalu Ustaz sebut kepada pelajar-pelajar Ustaz, kita perlu ingat satu, kalau boleh tulis dia, iaitu nasikh menasahkan mansukh. Nasikh dia 3 benda itu. Nasikh, an-nasikhu, nasakha, mansukh. Ayat dia al-mansukh. Baik. Kenapa? Kerana nasakhlah yang memansuhkan mansuh itu. Mansuh. Okey, ayat dia macam itulah. Kena hafal ayat tu lah. Okey, nak tahu sebab apa? Sebabnya kita nak tahu yang mana dulu, yang mana terkemudian. Nasakh itu adalah yang menasahkan mansuh. Maksudnya nasakh yang terkemudian lah, ataupun yang datang terkemudian daripada yang sebelumnya, iaitu mansuh. Baik. Uzur ila tawdih. Okey, tak gerak mouse dia. Okey, tawdih. Baik. Tawdih. النسخ هو رفع الحكم وهو انتهاء استمرار الحكم الشرعي الثابت بالدليل المتقدم، وهذا انتهاء يكون بالدليل المتأخر لا بسبب انتهاء مدة المتحددة للحكم أو بزوال علته. ويسمى الدليل المتأخر بالناسخ. طيب، macam saya katakan lah, yang terkemudian dinamakan nasikh, manakala wadalil mutaqaddam bil mansukh, yang dulu, yang awal, ia dinamakan mansukh. Wa hadha raf'u bin nasakh, dan inilah yang dinamakan sebagai nasakh. Baik, yang mana dia ulang jelas itu, tak ada masalah. Nasakh iaitu mengangkat hukum yang terdahulu. Sebelumnya ada hukum lain, lepas tu datang ayat yang pertama. Okey, ayat yang awal turun, nama dia adalah mansukh, yang mana hukumnya lain. Okey, hukumnya lain, tiba-tiba datang yang kedua. Bukan tiba-tiba lah, Allah Taala turunkan ayat yang kedua, ayat yang lain, ataupun hadis nanti kita akan tengoklah. Mana bila turun saja ayat yang lain, maka dia mengubah hukum yang pertama tadi, hukum yang awal tadi. Okey, baik, itu secara mudahnya lah. Baik, unzur ila anwa'un nasakh. Anwa'un nasakh ma'aha arba'at anwa' atau arba'a aqsam. Baik. Yang pertama, al-awwal naskhul Quran bil Quran, wasani law fi kitabukum tarattab bi nasakhul Quran bil Quran, nasakhul sunnah bis sunnah, nasakhul Quran bis sunnah, nasakhul sunnah bil Quran, kulluha arba'ah. Baik, itu mengikut susunan dalam kitab kamu lah.
Tapi ustaz suka bukan suka mengubah-ubah kitab. Tak ada mengubah pun. Cuma mengubah susunan saja supaya pelajar tidak tertinggal. Iaitu ingat dia dengan nasakhul Quran bil Quran. Pertama Quran dengan Al-Quran. Lepas tu Al-Quran dengan sunnah. Kita terus Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah. Lepas itu sunnah dengan sunnah, sunnah dengan Quran. Baik, nampak susunan dia? Sekali lagi saya sebut. Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil Quran. Al-Quran Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis sunnah, sunnah bi sunnah, sunnah bi Quran. Baik. Jadi kita ulang yang itulah. Maksudnya kita takut tertinggal. Tapi boleh saja. Kalau kamu kata nak apa macam tu pun boleh juga. Quran bil Quran, sunnah bis sunnah, Quran bis sunnah, sunnah bi Quran. Apa boleh. Jadi lambat sikit lah nak tak lancar. Kalau sebut macam tadi lancar insya-Allah. Apa-apa pun kelancaran itu berdasarkan kamu hafal ataupun tidak. Kalau kamu nanti kamu kata, oh ustaz memanglah sebut macam tu selalu kan, ya lancarlah. Betul lah, betul. Itu pun dia yang betul dan ustaz setujulah. Sebabnya memang kita selalu sebut dan dia akan menjadi lancar pada lidah kita walaupun orang lain susah. Kata naik basikal susah. Tapi kita elok je naik basikal, lepas tangan lagi boleh. Iyalah sebab kita biasa macam tu. Begitu juga dalam belajar, maka kita perlu biasakan yang betul. Biasakan yang betul lah insya-Allah. Baik. Anzur ila al-anwa' al-awwal, nasakhul Quran bil Quran, iaitu menasahkan Al-Quran dengan Al-Quran. Baik. اتفاق المذهب الأربعة على جواز هذا النوع من النسخ. طيب. Maka kesemua mazhab mengatakan jawaz, keharusan dan nasakh Quran dengan Quran. Ittifaqul ulama al-arba'ah, mazhabul arba'ah. Baik. Ini misal, unzur ila misal nasakhul wasiyyati lil walidain wal aqrabin bil miras. Apa kisahnya? Ini mengenai nasakh wasiat untuk kedua-dua ibu bapa dan hukum kerabat dengan miras itu. Okey. Baik, apa dia? Kita tengok pada ayat nasikh. Nasikh ini ayat yang turun kemudian. Turun kemudian nama dia nasikh. Sepatutnya kita baca yang bawah dululah. Ustaz baca macam itulah. Okey. Kita tengok yang bawah itu. Yang itu yang mansuhnya. Okey. Yang turun terdahulu. Kita baca yang turun dahulu lah. Sebab kita nampak hukum terdahulu, baru kita, dia tak ada masalah. Ustaz tak ada komplain pasal susunan buku ni. Cuma kita nak suruh mudah nampak. Kalau nak man turun dulu, man turun kemudian. Okay, kita tengok dulu yang turun terdahulu, iaitu mansuh. Mansuh turun dulu. Okay. Yang bawah tu yang bawah ni. Yang bawah. Ni. Okay. Kata nampak pula. Okay. Baik. كتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. طيب. Okey, hukum dia daripada dalil ini, surah Al-Baqarah ini menunjukkan bahawa wujubul wasiyah lil walidain wal aqrabin, iaitu kedua-dua wajib wasiat untuk kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat. Berdasarkan ayat inilah, berdasarkan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain. Itu dia dah beritahu dekat ayat itu, dalam ayat itu dah jelas beritahu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Maksudnya wajib untuk seseorang. Ini hukum asal, hukum awal dulu. Yang mana wajib ke atas siapa sahaja yang nak meninggal ataupun dia nak buat wasiat, maka dia kena memberi wasiat sekali dengan akrab, ibu bapa dan akrab dia, iaitu sepupu sepapat dia tu kena bagi sekali. Baik. Unzur ila nasakh yang atas ini. Ini yang turun terkemudian daripada yang awal, yang bawah ini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Baik, surah An-Nisa. Apa yang dikatakan di situ? Lil walidaini wal aqrabin nasibun min at-tarakah
min at-tarakati bi tariqatil miras. Tayyib. Apa yang dia kata? Kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat akan mendapat bahagian daripada harta si mati melalui kaedah miras. Nampak? Maksudnya daripada ayat ini ada satu kaedah miras mengikut kaedah tertentu. Maksudnya berapa persen yang perlu dia dapat untuk akrab tadi, untuk golongan walidain dan akrab ini dia dah ada pembahagian. Yang mana kalau kita nak bagi tadi wasiat, ialah wasiat lah kan. Tapi dari sudut kaum keluarga itu mereka dah ada hak tertentu. Sebelumnya si mati perlu berwasiat. Sebelumnya si mati perlu memberi wasiat kepada orang terdekat, sebab mungkin pada masa awal itu tidak ada miras, bukan mungkin memang tak adalah. Okey, lepas itu turunlah ayat ini yang menceritakan pembahagian harta mengikut miras, iaitu 1/3, 1/4, 1/2, 1/6, 1/8 gitu. Baik, harapnya jelas. Yang pertama, nuawul awal nasakhul Quran bil Quran. So apa? Al-Quran dinasahkan oleh Al-Quran juga. Baik. Unzur ila an-naw' ats-tsani nasakhus sunnah bis sunnah. Kita ikut dah turutan ni kan. Okey, nasakhul Quran bis sunnah. اتفاق المذاهب الأربعة على جواز هذا النوع من النسخ. Okey, ulama juga bersepakat dengan mazhab empat ni, bersepakat jawaz, sama hukumnya dengan anwa' an-nasakh tadi. Baik. Cuba kita tengok unzur ilal misal. Terus tengok pada misal nasakhul jawabis salam. Okey, saya kata sebenarnya tengok bawah dulu. Okey, mansukh. Okey, tengok mansukh dulu lah. Okey, tengok mansukh ni sunnah sunnah bi sunnah. Baik. An Suhaib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama alaihi wa huwa yusalli ashara bi yadihi. Akhrajahu Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Baik. Berdasarkan hadis itu, apa hukum yang terkeluar daripada hadis itu, iaitu jawabus salam bil isyarah fi shalah. Ketika seseorang solat, maka hukumnya harus dia untuk dia menjawab salam dengan bil isyarah, dengan isyarat. Maksudnya assalamualaikum, ada orang beri salam dalam rumah untuk dekat dia tu, maka dia boleh tengah duduk diri tegak elok tu, dia pun angkat tangan jawab salam. Okey, dengan isyarat. Dengan syarat ni bukan menjawab balik waalaikumsalam, tapi dia memberi isyarat. Okey, baik. Maka ada hadis lain yang datang yang menasahkan hukum awal tadi, iaitu daripada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man asyara fi salati isyaratan tufhamu anhu falya'ud. Baik. Akhrajahu Abu Dawud. Okey, apa masalah pula terkeluar di sini, iaitu hukum baru yang terkeluar, iaitu man'al jawab salam bil isyarah fi shalah. Tegahan daripada kita memberi isyarat berdasarkan hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah ni Nabi juga yang sabda. Okey. Jadi Nabi kata tak boleh tegah untuk kita memberi menjawab salam dengan isyarat yang difahami. Apa isyarat yang difahami, ataupun dia petik jari je ke? Dia petik jari je, ataupun apa-apa je lah. Maka ataupun buat bunyi. Dia bunyi jawab salam kan, dia bunyi, maka tetap tidak boleh selagi mana boleh difahami. Wallahu alam situ. Harap difahami. Itu yang ke nasakh sunnah bis sunnah yang datang ni, yang bawah ni datang dulu, lepas tu di nasahkan oleh nasikh. Baik. طيب انظر إلى نسخ القرآن بالسنة. Anwa' الثالث, kita tengok anwa' yang ketiga ini,
Iaitu nasakhul Quran bis sunnah. Baik. Nasakhul Quran bis sunnah yang qasimu nasakhul Quran bis sunnah ila qismain. Nasakhul Quran bis sunnah ini terbagi dua. Baik. الأول نسخ القرآن بالسنة الأحادية. طيب. أي hukum dia. ولا يجوز هذا النوع من النسخ عند الجمهور. أنا كلا الثاني نسخ القرآن بسنة mutawatirah. Dia titik bertindih ke al-mutawatirah ni duduk atas patutnya kan. An-nasakhul Quran bis sunnah mutawatirah. Yani al-ahadiyah. Baik, mutawatirah. Okey, dia bagi pada dua okey, yang ini pula wa yajuzu hadha an-naw' min an-nasakh inda Hanafiyah wa la yajuz inda Imam Syafi'i wa ba'd Syafi'iyyah mislu Syirazi wa Istifra'aini. Baik. Jadi yang pertama iaitu nasakh al-Quran dengan hadis ataupun sunnah al-ahad, hadis ahad lah. Hadis ahad tidak bersetuju, majoriti lah. Jumhur ulama mengatakan tidak bolehlah kita menasahkan Al-Quran dengan sunnah yang sunnahnya martabat ahad sahaja. Kalau di sudut amal itu tengok bab lain. Itu tengok dalam usuluddin. Kita akan belajar dalam usuluddin. Tapi dari sudut kita nak nasahkan, dia nasahkan Al-Quran ni, dia nak menghilangkan hukum ataupun mengubah hukum awal. Hukum yang ada pada awalnya nak diubah berdasarkan hadis ahad itu tak boleh. Jumhur ulama mengatakan tak yajuz. La yajuz, tak yajuz. La yajuz. Baik. Manakala tsani ini mutawatir. Yang ini ada khilaf. Okey, yang pertama daripada inda Hanafiyah mengatakan yajuz. Hanafiyah saja yang mengatakan yajuz. Manakala ila Imam Syafi'i wa ba'd Syafi'iyyah mengatakan la yajuz. Baik. Dia bagi nama dua ulama sini iaitu Syirazi wa Istifra'aini. Baik. Okey. Lepas tu nak unzur dalam misal. Misal. Nasakul. Okay. Nasakul uqubatiz zina min insaki fil bait bil jaldi war rajam. Baik, nasah hukum zina daripada dikurung di dalam imsak itu dikurung ataupun dipenjarakan di dalam rumah dengan hukum sebatan dan rejam. Maksudnya hukum awal yang turun ataupun yang wujud pada awalnya adalah bagi seorang penzina dia dikurung dalam rumahnya. Baik, tapi hukum baru yang datang adalah direjam ataupun jald, iaitu sebatan. Baik. Kita tengok yang awal dulu, yang turun awal. Ayat Al-Quran yang turun awal yaitu surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati ya'tina al-fahishata bin nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Baik. Dan siapa yang melakukan perbuatan keji zina antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang lelaki antara kamu yang menjadi saksi. Okey, itu yang saksi terhadap perbuatan mereka. Kemudian jika keterangan saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurunglah mereka. Fa'amsikuhunna fil buyut. Kurunglah mereka di rumah mereka, perempuan itu di dalam rumah sehingga mereka sampai ajal matinya atau hingga Allah mengadakan mereka jalan keluar. Okay, itu adalah hukum asal yang awal, hukum yang awal. Baik.
Uqubatu zina al-imsak fil bait hatta al-maut, sehingga mati. Dia kurung bagi makan apa semua, cuma sampai mati. Dia baik mengenai bagi makan itu khilaf lain, itu selain. Tapi yang penting dia dikurung. Ini berdasarkan hukum ini. Baik. Mana ada an-nasih, hukum yang datang kemudiannya, iaitu عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. طيب. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penzina yang belum berkahwin dikenakan sebatan sebanyak 100 kali dan dipulau selama setahun. Dikeluarkan daripada tempat dia ataupun dipulau selama setahun. Hukum susulan dia, lepas dia kena sebat tadi 100 kali, lepas itu dia bebas dah, tapi dia dipulau selama setahun. Adapun penzina yang pernah berkahwin atau telah pun berkahwin, dikenakan sebatan 100 kali dan direjam. Baik. Maksudnya lebih beratlah hukuman dia berbanding dengan yang awal tadi. Yang awal tadi kurung saja. Uqubatu zina ghairu muhsin jilda 100 wa uqubatu zina muhsin ar-rajam. Okey, bagi kawan tadi yang kena rejam. Ayat ini hukum yang baru keluar, itu dimenasahkan daripada mansuh tadi. Baik. Okey, jelas di situ. طيب ونوع الآخر النسخ نسخ السنة بالقرآن نسخ السنة بالقرآن يجوز هذا النوع من النسخ عند جمهور ولا يجوز عند الإمام الشافعي. طيب, harus di sisi jumhur, ke majoriti lain yang Imam Syafi'i mengharuskan menggunakan nasakh sunnah bil Quran, tetapi Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i la yajuz, ke atas as-sunnah bil Quran. Okey, tengok al-misal. Unzur ila misal. نسخوا توجه إلى البيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. طيب, iaitu nasakh menghadap ke Baitul Maqdis dengan menghadap ke Kaabah dengan dalam solat. Awalnya hukum awal solat. Kita tengok contoh kan. Kita tengok contoh kat bawah tu kan. Okey. Mansuh, kita tengok pada mansuh dulu. Anna Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa Baitul Maqdis. Pada awalnya baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Tawajjuh ila Baitul Maqdis fi shalah. Pada awalnya ini hukum awalnya okay. Pada Baitul Maqdis, tawajjuh ila Baitul Maqdis fi shalah. Baik, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pada awalnya. Rawahu Muslim. Manakala nasakh berdasarkan ayat Al-Quran. Sebab ini bab ini adalah nasakh sunnah bil Quran. Baik. Apa yang dikatakan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. طيب. Jadi ayat ini menunjukkan at-tawajjuh ila Ka'bah ila fi shalah. Tawajjuh dah berdasarkan ayat Al-Quran ini. Imam Syafi'i sahaja yang tak bersetuju dengan yang ini. Yang lain bersetujulah sebab ada hadis, ada ayat Al-Quran. Maka kita sekarang hari ini kita dah pun tawajjuh ke arah Ka'bah. Tapi Imam Syafi'i kata ini adalah agak beratlah. Sebab apa? Sebabnya Al-Quran dengan As-Sunnah, martabat Al-Quran itu lebih tinggi berbanding As-Sunnah. Itu Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, dia lebih tinggi. Jadi tak mungkinlah nasakh As-Sunnah bil Quran. Tapi dia terima ayat Al-Quran, tak ada masalah. Imam Syafi'i bukan menolak ayat Al-Quran tersebut. Sebab hari ini pun mazhab Syafi'i, tawajuh dia masih kepada
Kaabah. Maksudnya dia terus ambil je kepada dalil ini. Dia tak adalah isu nasakh ini. Isu nasakh sunnah dengan Quran tak adalah. Maka Imam Syafi'i terus ambil pada dalil yang menunjukkan bahawa kita perlu hari ini untuk menghadap ke arah Kaabah. Baik. Jangan salahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hadap ke Baitul Maqdis. Mana ada kaitan? Tak ada pun. Memang dia ambil dalil yang ni lah. Dia ambil dalil menghadap ke Kaabah. Baik. Harapnya jelas dan difahami mengenai keempat-empat nau'u nasakh tadi. Seterusnya, unzur ila wujuhun nasakh. Ini kena berhati-hati pada soalan. Pada soalan kena berhati-hati pelajar semua. Sebab apa? Sebabnya kita risau dia tanya anwa' tapi kamu jawab wujuh. Dia ada dua. Di sini dia ada wujuh nasakh, satu anwa'un nasakh. Kadang-kadang pelajar pun kalau tanya aksam pun dah pening dah kan. Tapi ni tersebut wujud lagi lah pening jadi. Tapi pening-pening ada dua je dalam bab nasakh. Kena ingat ada dua. Iaitu pertama dipanggil aksam atau naw' arba'ah, ada 4. Manakala wujuh nasakh ada 3. Yang tadi Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil sunnah, sunnah bil sunnah, sunnah bil Quran. Taib. Yang itu yang 4. Okey. Ya, kena hafal lah. Kena macam tu. Okey, dah selesai. Manakala wujuhun nasakh ada 3. Wujuhun nasakh ada 3. Iaitu al-awwal nasakhul hukm dun at-tilawah. Al-awwal. Al-thani nasakhut tilawah dun al-hukm. Al-thani. Al-thalith nasakhut tilawah hukm ma'an. Okey. Apa itu yang pertama? Yang ini cerita mengenai nasakh hukum dengan bukan tilawah. Okey. Yang kedua, nasakh tilawah bukan hukum. Okey. Nasakh yang ketiga, kedua-duanya nasakh. Bacaan tilawah pun tak ada, hukum pun tak ada. Okey. Kita tengok nanti untuk lebih detail dan lebih difahami lagi insya-Allah. Tengok pada Baik, kita tengok pada wujuh nasakh. Dah ya tengok tadi kan wujuh nasakh ada 3 tadi. Baik, yang qasimun nasakh ila thalatha. Yang qasimun nasakh ila thalathati wujuh. Ada 3 wajah. Baik. Yang pertama al-awwal nasakhul hukmi dun at-tilawah. Nasakh hukum. Nasakh hukum bukan tilawah. Nasakh hukum bukan tilawah. Ini Al-Quran tu lah. Al-Quran tu kan. Yang bimakna. Okey, tadi kita tengok bimakna. Bimakna an yabtul al-amalu bil hukmi al-mansukh al-thabit bin nassi ma'a baqa'i bin nassi fil mushaf. Baik. Maksud dia itu membatalkan amalan terhadap hukum. Okey, sebabnya dia kata nasakh hukum jangan. Membatalkan amalan terhadap hukum yang dimasukkan, yang sabit dengan nas, yakni ayat Al-Quran. Tetapi, mengekalkan nas Al-Quran dan mushaf. Maksudnya, dalam mushaf masih wujud. Tapi hukumnya dah pun dinasahkan. Tak ada dah. Hukumnya macam yang tadi kita jumpa tadi kan, beberapa ayat tadi. Yang mana, bacaan masih kekal. Ada lagi. Tapi hukumnya dah pun dinasahkan. Baik. Okey. Kita tengok misal. Unzul lil misal. Nasakhu عدة المرأة المتوفى عنها زوجها من السنة الكاملة إلى 4 أشهر و10 أيام. Berdasarkan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu 'azizun hakim. Ayat ini menunjukkan bahawa perempuan itu nasah daripada hukum daripada yang meninggal suami dia meninggal, maka dia kena setahun. Lepas itu kena tukar kepada 4 bulan 10 hari.
Jadi berdasarkan tengok tawdih dia, al-ayah addah. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة باقية في القرآن ولكن حكمها منسوخ إلى 4 أشهر و10 أيام. Okay. Maksudnya bacaan masih kekal wujud, tetapi dah pun dinasahkan dengan kepada 10 hari, 10 bulan 10 hari, 10 bulan, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Baik. Dan wajah tsani nasakhut tilawah dun al-hukm. Yang tadi maksudnya kekal dalam Quran tapi hukumnya dah tak ada. Okey, manakala nasakhut tilawah dun al-hukm, iaitu nasakh tilawah, bacaan dah pun tiada dalam Al-Quran tapi hukumnya tidak. Okey. Okey, apa maksud dia? Bermakna anna al-hukm ats-tsabit bin-nas yabqa al-'amalu bihi wa innama la yathbutu an-nass wal-mansukh fil mushaf. Hukum yang sabit dengan nas Al-Quran kekal beramal dengannya, tapi nas Al-Quran yang dimasukkan tidak kekalkan dalam mushaf. Maksud tak ada dalam mushaf lah. Okey. Al-misal, tengok pada misal dia. نسخوا الآيات الرجم. روي عن عمر بن رضي الله عنه كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. رواه الطبراني. توضيح آيات الرجم منسوخة من القرآن ولكن حكمها باق يعمل به. Maksudnya ayat Al-Quran hari ini dah tak wujud dah. Ayat Al-Quran mengenai nasakh ini dah tak wujud. Tetapi hukumnya kekal, masih dijalankan sehingga hari ini. Sehingga hari inilah maksudnya nasakh tilawah dia dah dibuang. Ayat itu dah tidak ada di dalam mushaf, tapi hukumnya kekal. Ini berdasarkan hadis inilah. Hadis ini. Baik. Hadisnya wajh ats-tsalits nasakhut tilawati wal hukmi ma'an. Dua-dua dia buat, iaitu nasakh tilawah dan hukum bersama-sama. Tengok, bermakna anna yabtul al-'amalu bil hukmi al-mansukh ats-tsabit bin nass wa la yathbutu dhalika an-nass fil mushaf. Membatalkan amalan terhadap hukum yang dimansuhkan yang sabit dengan nas Al-Quran dan tidak mengekalkan nas Al-Quran dalam mushaf. Maksud dua tak ada. Okey, apa maksudnya? Tengok misal, misal untuk lebih jelas dan nampaklah. Misal nasakhu 10 rada'at bi 5 rada'at fi thubut rada'ah. Berdasarkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha, kana mimma unzila minal Qur'ani 10 rada'ati ma'lumati muharramatin fanusikhat bi 5. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha diturunkan ayat daripada Al-Quran 10 kali susuan yang menjadikan seseorang sebagai mahram, maka dinasahkan dengan 5 kali susuan. Tapi kedua-dua tak ada. Berdasarkan syarhul ayat ataupun tawdihul ayat itu, ayat subut radha'ah bi 10 radha'atin nusikhat min al-Quran tilawatan wa hukman. Ayat Al-Quran berkenaan penetapan hak susuan dengan 10 kali susuan dimansuhkan daripada Al-Quran, dan dari sudut tilawah Al-Quran dan hukum. Maksudnya hari ini tilawah pun tak ada, hukum pun tak ada, iaitu mengenai 10 kali susuan. Tak ada dah. Nasakh terus dua-dua. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran pun tak ada, tapi berdasarkan hadis ini kita jelaslah bahawa ada wujud. Tapi tidak dibaca sehingga hari ini. Tapi ayatnya ada. Sebabnya kita perlu jelas dalam Al-Quran itu ada ayat
yang tak ditulis semuanya, tapi semuanya berpandu dengan Allah SWT. Allah SWT dah pun ajar kepada Nabi Muhammad SAW mengenai penyusunan Al-Quran. Bukan kita kata Al-Quran itu disusun oleh para sahabat. Itu adalah dakwaan yang salah dan tidak tepat sama sekali. Sebab ada dakwaan mengatakan sebab betul lah Nabi Muhammad SAW wafat baru mula penyusunan Al-Quran. Tetapi kita perlu jelas, Nabi SAW telah pun mendapat Al-Quran itu tamam, sempurna pada akhir penghujung hayatnya. Dan setiap kali itulah Nabi SAW dah memperdengarkan kepada para sahabat supaya para sahabat hafal mengikut tertib. Dan bukan seorang yang mengatakan begitu, ramai. Nabi ajar ramai sahabat yang menggunakan bacaan mengikut susunan. Maksudnya para sahabat tahu susunan-susunan ayat tersebut. Lepas itu, cuma tak dibukukan saja, tak dimushafkan pada masa itu. Sehinggalah sampai zaman Sayyidina Umar, dan kita melihat pada tarikh dia, dalam cerita sirah dia, bahawa Sayyidina Umar datang kepada Abu Bakar untuk menyatakan hasrat, iaitu untuk membukukan Al-Quran ataupun menjadikan satu mushaf yang khas dalam Al-Quran. Pada pertamanya Abu Bakar menolak. Kita tengoklah pada sirah ceritanya tu kan, ditolak, Abu Bakar tolak permintaan itu, sehingga akhir hayat Abu Bakar, dah hujung-hujung pemerintahan, Abu Bakar melihat keperluan tersebut, maka Abu Bakar bersetuju pada akhir pemerintahannya dan dimulakan pada pemerintahan Umar. Selepas itu tak sempat habis. Lepas itu disambung oleh Sayyidina Uthman. Lepas itu diteruskan oleh Sayyidina Ali untuk melengkapkan Al-Quran dengan baris dan juga nota titik-titik dia tu. Maka di sini kita nampak bahawa semua itu adalah susunan yang telah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada awalnya ada ayat-ayat tertentu yang tak dimasukkan. Maka sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam tahu, dan memang ada rekod itu semua. Ada bagi siapa nak jadi ulama, dia perlu tahulah bahawa ni yang menasakh, mansukh semua ni kan banyak antara ilmu yang perlu tahu bagi seorang mujtahid ataupun seorang ahli hadis, mufassir. Mereka perlu tahu mengenai perkara-perkara ini. Kalau sekadar caleng-caleng dia tahu sikit-sikit je, tak mampulah. Tak mampu dia digelar sebagai seorang mufassir ataupun mujtahid, jauh sekali lah. Jauh sekali. Kita ilmu kita untuk kita pelajari ini je. Nanti kalau cerita banyak-banyak kan pening pula nak tahu lebih, kena rujuk dan teruskan belajar. InsyaAllah di sana ilmu agama kita cukup luas dan cukup besar. Cukup besar, dah beribu tahun dah kan ilmu ini wujud. Bahkan Islam itu sendiri wujud semenjak zaman Nabi Adam AS. Semuanya Islam. Maka memang besarlah kita boleh melihat agama kita ini hebatnya. Maka nak belajar, nak tahu lagi lebih dalam, kena belajar lebih lagi dan banyak lagi. Sekarang saja ilmu yang Ustaz ada, Ustaz ceritakan. Baik. Anzur ila syurutun nasakh. Nak habis apa kita. Syurutun nasakh. في كتابكم يوجد ستة شروط النسخ. Tengoklah, insyaAllah kita tengok satu ke macam mana, okey. Ya. الأول أن يكون الحكم أن يكون الحكم منسوخ من الأمور الشرعية la aqliyah. Semuanya hukum nasakh ini adalah perkara-perkara syar'i, bukannya akal semata-mata ikut suka sedap dia je, dia nak letak ke mana dia letak, dia tak nak letak sudah ikut dia. Itu bukan. Syarat yang pertama, mestilah hukum ini berdasarkan syarak, mestilah hukum syarak, umum syar'iyah, bukanlah aqliyah ataupun bukan perkara-perkara yang disebut aqliyah lah, iaitu kita maksudnya benda tu adalah melibatkan hukum syar'i, barulah berlakunya mansuh dan sah mansuh ini. Syurutus tsani ayakun nasikh mutaakhiran an mansukh. Mestilah nasakh itu turunnya selepas daripada mansuh. Memanglah kan, kata macam mana dia nak mansuh. Okey, macam mana nasakh mansuh ini? Jadi nasakh mesti turun mutaakhir daripada mansukh, munfasilan anhu, dan dia lebih menjelaskan lagi daripada mansukh tadi. Fa in kana muqaranan lahu kasyar wal syart wal istisna fala yu'tabiru naskhan bal takhsisan. Tapi kalau seandainya dia turun itu syarat istisna, maka dia bukan
ditibakan sebagai nasakh, tetapi dia dipanggil taksis. Dia ada dalam ilmu fiqh ni, dia dipanggil taksis. Dia taksis, maksudnya dia mengkhaskan lagi, dia memperjelaskan lagi hukum awal. Kalau seandainya dia dalam ayat itu menceritakan syarat, apa semua itu pengecualian, maka dia bukan nasakh. Dia kata dia bukan nasakh, maka dia adalah taksis. Nama dia taksis. Baik. الثالث أن يكون الناسخ بخطاب شرعي. Misalnya nasakh itu dengan khitab syar'i, فلا يجوز بالعقل. Tidak harus pada bab akal. فلا يكون ارتفاع الحكم يجنون المكلف نسخا بل هو سقوط التكليف. Baik, dia kata tidaklah menjadi irtifa'ul hukmu bijunudil mukallaf, dengan orang yang gila, mukallaf yang gila, nasakhan bal huwa suqutut taklif. Kita ambil poin depan ni yang sebenarnya yang penting ni depan-depan ni je. Jangan bising. Ambil depan-depan. Kalau untuk hafal, ambil depan-depan je. Dah memadai lah. Ayyakuna hukm mansukh min umur syar'iyyah la aqliyah. Okey, ini tak ada masalah. Ayyakuna nasakh mutaakhiran 'an mansukh pun dah cukup. Mesti itu. Ayyakuna nasakh bil khitab syar'i fala yajuz bil aqli pun dah cukup. So, yang keempat, rabi' alla yakuna al hukm mansukh muqayyidan bi waqti aw بغاية فإن كان مقيدا بوقت ثم انتهى ذلك الوقت فلا يعتبر انتهاء نسخا له. Yang keempat adalah mestilah hukum mansukh muqayyad biwaqtil aw bighayah, tidak terikat, tidak terikat dengan waktu ataupun tujuan tertentu. Maksudnya ayat itu tak ditujukan pada golongan tertentu mungkin, ataupun pada waktu tertentu sahaja. Tak, dia maksudnya ayat itu adalah mestilah umum. Fa in kana muqayyadan, seandainya dia muqayyid waktu, summa intaha zalika waqt, maka dia habis pada waktu itu jelah. Maksudnya kalau ayat itu turun, ayat itu turun pada waktu tertentu yang mana kalau contohnya turun pada waktu tahun untuk zaman tu saja, maka zaman itu sahaja dia intihal waqt, dia habislah. La taghayyur intiha'un nasakhan lahu, maka dia tidak akan menjadi sebagai dikira sebagai nasakh. Sebabnya dia dah hadid dah, dia tetapkan dah waktu itu saja untuk ayat itu diguna pakai. Dia suruh hukum, dia suruh hukum dia. Ayat tu masih ada dalam Quran mungkin, tapi hukumnya sehingga waktu itu sahaja. Dia dah beritahu. Okey. Al-khamis ayakuna al-hukm mansukh mimma yajuzu an-nasakh. Fala yajuzu an-nasakh asl at-tauhid wala ma 'ulima bid-darurah. Baik, nasakh, hukum nasakh itu mestilah hukum yajuzun nasakh, yang boleh nasakhan daripada hukum syar'i. Manakala contoh hukum yang tak boleh nasakh adalah hukum tauhid, asal tauhid. Maknanya contohnya menduakan Allah, tiba-tiba nasakh dari satu Allah pada dua Allah, ataupun malaikat ada malaikat berupa manusia. Okay, tak apa, tak masalah. Cuma contohnya suatu benda-benda yang lebih kepada keesaan Allah SWT, ataupun ada Tuhan lain yang mencipta bumi, maka itu nasakh itu tak boleh terimalah. Itu nasakh asal tauhid. Asal tauhid itu mestilah tetap sama, iaitu Allah SWT itu esa dan satu, tak boleh ubah-ubah dengan nasakh yang merepek-repek, tak boleh diterima. Wala ma'ulima bid-darurah, termasuklah ilmu daruri. Okey, manakala yang keenam, sadis ayyakuna an-nasakh fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestilah nasakh berlaku fi zaman Rasul, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wujud lagi. Sebab kita perlu tahu dan jelas bahawa nasakh itu dah pun berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah pun berlaku benda tu. Cuma penulisan dan pembukuan itu tidak berlaku. Sahabat dah pun tahu ini nasakh, ini mansukh. Dan bahkan
kita perlu tahu dan jelas bahawa Al-Quran itu ada susunan-susunannya dan ada ayat-ayat yang tertentu yang menasahkan tertentu, dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam sangat tahu mengenai perkara tadi. Para sahabat tahu benda tu, mengenai nasakh mansukh ini. Sebab itu nak jadi seorang mufassir ataupun mujtahid, maka mereka perlu ada alim bil nasakh wal mansukh. Mestilah alim nasakh wal mansukh ini. Jadi mestilah perkara nasakh wal mansukh ini berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tiba-tiba hari ni ada ulama ataupun siapa saja mengatakan ada ayat yang nasahkan, ni ayat ni macam nasakh pada ayat ni, tiba-tiba dia. Sedangkan sebelum ni tak pernah wujud pun. Jadi dia memandai-mandai ataupun dia tukar-tukar pula nasakh wal mansukh, yang mana dulu mana akhir. Itu tak akan berlaku. Kerana ulama dah pun selesai lama dah yang itu mengenai nasakh wal mansukh. Ilmu nasakh wal mansukh ini dah pun selesai pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam lagi. Baik. Wal akhir hukmun nasakh. Baik, انظر الى حكم النسخ مع ثلاثه hikmah nasakh. Maka hukum hikmatun nasakh. Hikmah daripada hukum berlakunya nasakh ini. Apa hikmah dia? An-nasakh kana li hukmi min Allah alim hakim minha. Sungguhnya pastinya Allah SWT Maha mengetahui atas setiap hamba-hambanya. Sebab itu Allah SWT menurunkan hukum nasakh wal mansukh ini supaya ada sebab, ada pastinya setiap apa yang Allah Subhanahu taala turunkan dan arahkan itu pastinya ada sebab-sebab yang mungkin kita tahu dan mungkin kita tak tahu, ataupun mungkin kita tak nampak benda tu. Jadi yang kita cerita hari ini hikmahnya adalah benda yang kita nampak. الأول مراعاة أحوال الناس وظروفهم. طيب, yang pertama iaitu memelihara hal ehwal, keadaan manusia, meraihkan keadaan manusia itu. Mungkin pada awalnya peringkat awal itulah, iaitu orang yang ingin berdakwah, uslubul Quran adalah sangat cantik. Dan sudah awalnya dia tengok Allah SWT tegur manusia macam mana daripada awalnya, dengan cara lemah lembut, dengan bertikar dulu, lepas degil juga baru dia keras sikit, degil lagi datangkan bala ujian. Begitulah dalam ibadat juga begitu. Allah SWT tak datangkan amalan solat, zakat ataupun haji itu semasa awal penurunan Al-Quran. Tak ada. Penurunan Al-Quran, kalau kita tengok pada cara penurunan Al-Quran, pada awal-awalnya kebanyakannya ada ayat-ayat yang menyuruh kepada pembentukan akidah, adab, nilai pada awalnya. Menunjukkan Islam itu adalah penjagaan nilai pada awalnya, supaya nak beritahu agama Islam adalah terbaik. Jaga adab dia, akhlak dia, sekali dia caci dimaki, jangan dibalas dengan caci dimaki, tapi membalas dengan madu, dengan kebaikan, dengan kebaikan lagi. Menunjukkan Islam itu sangat menjaga adab. Lepas tu didatangkan akidah, menanam akidah. Lepas hijrah apa semua, barulah ada solat, ada zakat, ada haji semua kan. Itu dah akhir-akhir dah. Maksudnya penumpuan, bagaimana penumpuan itu kerana Allah sangat mengetahui hal keadaan manusia tadi. Sebab itu adanya nasakh wal mansukh ini. Manakala as-tsani في البداية المسلمون يصلون وجوهتهم إلى بيت المقدس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة ثم بعد 16 syahran nasakha biistiqbalil qiblah. Antara hikmah dia ketika mana Nabi SAW menghadap wajahnya ke arah Baitul Muqaddas. Sebab pada masa itu orang-orang Yahudi, Nasrani juga menghadap ke arah Baitul Muqaddas. Maka baginda SAW nak supaya kita menghadap ke arah Kaabah. Bahkan Kaabah itu adalah satu
benda yang dah pun ibadat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma pada masa itu dia baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat perwatakannya, dia tak suka kalau seandainya agama kita menyamai dengan agama-agama Yahudi dan Nasrani. Sebab nampak seakan-akan sama dengan mereka. Sehingga kan kata, kalau kita tengok pada sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengubah bentuk rambut ataupun sisir rambutnya ke arah lain kerana ada kaum yang tak disukai melakukan perkara tadi. Samalah perkara ini. Maka akhirnya selepas setahun 6 bulan, Allah SWT pindahkan ke Kaabah. Ini adalah hikmah dia lah. Sehingga hari ini kita berkiblatkan kepada Kaabah. Asalis النسخ قد يكون إذا ما هو أخف وقد يكون إلى ما هو أثقل. Sebenarnya nasakh kadang-kadang berlaku kepada perkara yang lebih untuk akhaf, yang lebih ringan, ataupun kadang-kadang dia berlaku untuk memberatkan lagi. Ada ketika nasakh itu untuk meringankan suatu hukuman, ada ketika untuk memberatkan satu hukuman. In kana an-nasakh ila ma huwa akhaf fa fihi suhulatun wa yasirun ka nasakhul 'addatul mar'a mutawaffa 'anha zawjaha من السنة كاملة إلى 14 أشهر و10 أيام. Daripada setahun, seorang perempuan yang meninggal suaminya kena kekang jiwa dan raga setahun baru kalau ada jodoh baru. Dalam tempoh itu dia terpaksa tunggu setahun lagi. Sebabnya jodoh itu kita marah kan. Dia ada lebih baiknya, ada orang jaga dia kan. Tiba-tiba dia jumpa jodoh dia tengah jalan. Dalam tempoh setahun dia tak boleh berkahwin sehingga iddahnya selesai setahun. Tapi telah ditukar oleh Allah SWT kepada tempoh 4 bulan 10 hari sahaja. Dia perlu kekang diri dia 4 bulan 10 hari. Lepas tu barulah boleh baru kahwin. Yelah kalau yang setia itu cerita lain lah. Yang setia sehingga hujung nyawa, itu kisah lain. Tapi dari seluruh hukum, itulah yang berlaku. Ia meringankan bagi yang perlu, bagi yang nak benda tu. Kalau tak nak, jangan cerita banyak. Baik, in kana an-nasakh إلى ما هو أثقل ففيه زيادة الثواب وأجر كنسخ التخيير بين الصيام والإطعام بتعيين الصيام. Ada ketika dia memberatkan sikit. Apa sebabnya? Kerana situ terdapat ruang yang menambah pahala. Allah SWT nak suruh supaya bila dia beratkan kita, ibadat itu lebih mencabar, maka pahalanya, sawabnya lebih besar. Allah SWT pasti Allah SWT bagi besar, mana itu Allah SWT Maha mengetahui. Seperti nasah pilihan antara puasa dan memberi makan kepada puasa, kepada kepada bita'yini siyam, kepada puasa. Maksudnya kita berpuasa ni contohnya bagi orang yang kena Allah SWT haji, contohnya kan, haji ada pilihan-pilihan dia, berpuasa ataupun makan kepada orang je. Maka dia ada pilihan sebut. Maka hukum itu dinasahkan kerana Allah SWT nak bagi kepada kita hukuman dengan lebih berat sikit lah. Berat sikit je pun, berat sikit je bagi setengah orang, berat sikit. Tapi berat itu untuk memberi manfaat ataupun pahala yang lebih besar Allah SWT. Baik, bab nasakh ini yang penting tadi adalah aksam, ta'rif mesti hafal saya kata. Baik, ta'rif memang kena hafal semua, bab ada ta'rif dia, ada pengenalan dia. Maka yang itu memang kena ingat dan tahulah, itu memang wajib. Lepas tu kena aksam tadi, aksam dia memang kena ingat. Aksam dia ada 4 saja, manakala wujuh ada 3. Yang tu kena ingat. Sebab itu adalah soalan aras rendah lah sebenarnya. Bila dia tanya uskur aksamu an-nasakh, uskur aujah an-nasakh. Jadi kalau kita tak tahu, tak boleh jawab lah. Rugi kadang-kadang 4 markah, dia minta 4 markah. Jadi hanyalah sebut saja Al-Quran bil-Quran, Al-Quran bis-Sunnah, Al-Sunnah bis-Sunnah, Sunnah bil-Quran, dah 4 markah. Subhanallah. Jadi Ustaz beritahu sebagai trik saja supaya kamu dapat menjawab soalan yang, kalau soalan-soalan yang mungkin agak mencabar itu ialah
Tapi kalau soalan-soalan macam tu, itu adalah bonus sebenarnya. Kalau keluar, soalan kita memang boleh jawab insya-Allah. Jadi hafal bermula daripada awal, jangan tunggu sehingga akhir. Kejayaan adalah milik semua orang yang berusaha. Insya-Allah. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi ilmu bermanfaat.